Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada minggu ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3 PDPR bersama Cikgu Adila. Okey, kita masih berada di tema 1 iaitu kekeluargaan. Untuk unit 2, kejayaan keluarga. Tajuknya adalah kejayaan kita bersama. Mari kita lihat slide yang seterusnya. Okey, untuk slide yang seterusnya iaitu mendengar dan bertutur kejayaan kita bersama. Mari kita baca bersama-sama. Tuan Haji Abdul Karim, Datuk Nabila seorang usahawan. Beliau mempunyai sebuah kedai borong beras di Besut, Terengganu. Okey, kita baca bersama-sama ya. Wah, ramainya pelanggan Datuk. Ya Nabila, mereka datang untuk membeli beras. Bolehkah? Tempat kosong. Kalian boleh membantu Datuk. Nabila hendak membantu, tempat kosong. Jadi Nabila cakap, saya mahu membantu ibu melayan pelanggan. Abang pula mahu membantu nenek di kaunter. Betul Nasri. Okey, sebelum tu kita tengok Nasri dulu. Nasri berkata, sama-sama Datuk, kita satu keluarga mestilah saling membantu. Dan Datuk dijawab, betul Nasri, kejayaan keluarga ialah kejayaan kita bersama. Okey, di sini dia memberi respon. Dia mahu kita memberi respon terhadap perbualan yang dibualkan oleh Nabila, Datuk dan juga Nasri. Okey. Jadi, kita tengok di bawah, mendengar dan menyebut ayat majmuk. Di situ, dia nak kita sebut ayat majmuk. Tadi kita dah baca, ada tersenarai ataupun terselit ayat majmuk di situ. Contohnya, kita tengok petikan yang berwarna merah, iaitu mereka datang untuk membeli beras. Itu adalah ayat majmuk yang diberi contoh kat situ. Sebelum ni, kita dah baca, kita dah mempelajari tentang ayat majmuk dan juga ayat tunggal. Okey. Kita masuk kepada slide yang ketiga. Slide yang ketiga ialah kilang batik nenek. Okey, di sini kita baca bersama-sama. Membaca teks dalam setiap perenggan. Kilang batik nenek. Puan Hajah Aminah, nenek kepada Nabila dan Nasri, mempunyai kilang batik. Nabila dan Nasri membantu penjualan batik nenek mereka. Okey, kita tengok kepada gambar yang pertama. Gambar yang pertama, Nabila dan Nasri menghias kedai nenek dengan cantiknya. Kain batik pula disusun dengan kemasnya untuk menarik hati pelanggan. Nabila menyambut mesra pelanggan yang datang. Dia memberikan risalah kepada pelanggan. Okey. Untuk yang kedua, gambar yang kedua, perenggan yang kedua, promosi batik diadakan di kedua-dua cawangan kilang batik nenek, iaitu di Terengganu dan di Pahang. Setiap anggota keluarga turut membantu. Masing-masing telah mengetahui tugas yang perlu dilakukan. Nenek tersenyum dan bangga melihat setiap anggota keluarganya bekerjasama. Okey. Di sini dia cerita tentang kilang batik nenek. Yang atas tu Nabila dia bantu nenek dia dengan memberikan ataupun mengedarkan risalah kepada pelanggan yang datang, dan abangnya Nasri, dia telah menyusun batik-batik ataupun menghias untuk supaya kemas dan menarik hati pelanggan. Di bawah adalah promosi yang diadakan di cawangan nenek, di cawangan kilang nenek. Ada dua, iaitu di Terengganu dan juga di Pahang. Okey, seterusnya menulis usaha gigih Datuk. Okey, di sini kita tengok usaha gigih Datuk. Mari kita baca perbualan bersama-sama. Okey, perbualan yang berwarna hijau. Anugerah yang Datuk terima sungguh banyak. Tahniah Datuk. Okey, Datuk dia jawab apa? Terima kasih, semua anggota keluarga telah banyak membantu Datuk hingga Datuk berjaya. Di situ, okey, Nabila dan Nasri, dia ucapkan tahniah kepada Datuk sebab Datuk dia memperolehi banyak hadiah. Jadi, Datuk ni jawab,
anggota keluarga dan telah banyak bantu Datuk sehingga Datuk berjaya. Okey, mari kita menulis ayat menggunakan frasa dan gambar di bawah. Okey, untuk yang pertama, untuk kotak yang pertama, kita lihat di situ frasanya adalah menampalkan iklan. Okey, kita tengok di situ siapa yang menampalkan iklan dan siapa yang menolong ataupun membantu. Okey, bahagian yang pertama, mari kita buat bersama-sama. Menampalkan iklan. Okey, kita letak nama Nabila. Okey, Nabila dia telah apa tu? Dia telah membantu Nasri. Okey, jadi ayatnya adalah Nabila membantu Nasri buat apa? Betul, menampalkan iklan. Perniagaan Datuk di papan iklan. Okey, di sini kita akan menggunakan satu kaedah iaitu skop. S-K-O-P. Untuk S-K-O-P, skop. S adalah subjek. K adalah kata kerja. O adalah objek. Dan P adalah perluasan. Okey, di sini subjeknya adalah Nabila. Okey, subjeknya Nabila. Nabila kata kerja membantu Nasri menampal iklan perniagaan. Okey, di situ kita tengok kan kertas iklan tu ada tulis pemborong beras, harga berpatutan dan sebagainya lah. Tu adalah iklan perniagaan. Jadi contoh ayat yang pertama, Nabila membantu Nasri menampal iklan perniagaan Datuk di papan iklan. Okey, di papan iklan. Yang kedua, kita lihat di situ ada dua orang lelaki. Seorang lelaki yang berkacamata sedang menulis kan. Jadi dia adalah Datuk. Sebab kita letak Datuk sebagai sebab di sini dia menceritakan kisah keluarga. Jadi dia tengah buat apa? Mengambil pesanan. Frasa yang diberikan adalah mengambil pesanan. Jadi kita letak Datuk sebagai subjek. Datuk mengambil pesanan yang dibuat oleh seorang di situ pembeli kan. Seorang pembeli dia tengah order 2. Dia nak apa? 2 kilo contohnya lah. Okey, jadi kita letak seorang pembeli ni sebagai pelanggan. Okey, jadi ayatnya adalah Datuk mengambil pesanan yang dibuat oleh seorang pelanggan. Okey, kita tengok kepada gambar yang seterusnya iaitu mengira jumlah. Okey, kita letak ibu. Ibu buat apa? Okey, subjeknya adalah ibu. Ibu menolong siapa? Ibu menolong Datuk mengira jumlah. Jumlah apa? Di situ dia ada letak dia ada pegang kertas dan pen. Itu dia tengah kira pesanan yang diterima. Okey, jadi ibu menolong Datuk mengira jumlah pesanan yang diterima. Okey, cikgu ulang. Ibu menolong Datuk mengira jumlah pesanan yang diterima. Okey, untuk yang terakhir, kita tengok gambar yang terakhir. Ramai sangat pekerja kat situ kan? Okey, jadi kita tengok kat situ pekerja pakai baju yang sama berwarna biru. Okey, jadi kita letak kat situ pekerja. Tapi ramai. Jadi kita kena letak kata ganda kat situ. Pekerja-pekerja Datuk menghantar beras yang dipesan ke mana? Ke kedai runcit. Kat situ dia ada tulis kedai runcit alias. Okey, jadi ayat dia adalah pekerja-pekerja Datuk menghantar beras yang dipesan ke kedai runcit. Cikgu ulang. Pekerja-pekerja Datuk menghantar beras yang dipesan ke kedai runcit. Okey, itu adalah ayat yang kita bina berdasarkan frasa dan gambar yang diberikan seterusnya. Seterusnya kita masuk kepada aktiviti ataupun tugasan kamu. Okey, untuk tugasan kamu hendaklah siapkan aktiviti muka surat 7 dan 8. Muka surat 7 dan 8 dalam buku aktiviti jilid 1 berwarna biru. Muka surat 7, kejayaan keluarga. Dengar, sebut dan tulis ayat. Okey, hanya perlu isikan ayat yang di atas lah. Yang kedua, muka surat 8, kamu hanya perlu nomborkan saja. Dan yang ketiga, muka surat 9, buku aktiviti jilid 1 juga, iaitu kita bina dan tulis ayat berdasarkan gambar. Okey, untuk muka surat 9, buku aktiviti, cuba lihat. Tajuknya adalah Sangkar Arnab Keluarga Alia. Keluarga Alia telah berjaya membina Sangkar Arnab.
Alia amat gembira dan bangga. Alia sekeluarga menjaga arnab peliharaan mereka bersama-sama. Okey, di sini cikgu tunjukkan contoh yang pertama. Okey, di situ dia bagi frasa yang pertama adalah memacakkan. Frasa yang kedua adalah memberikan makanan. Frasa yang ketiga sangat besar. Frasa yang keempat membelai arnab. Dan frasa yang kelima menyapu daun kering. Okey, contoh yang pertama. Okey, kamu lihat. Frasa yang pertama adalah memacakkan. Memacakkan. Jadi kat situ. Okey, kita menggunakan kaedah skop juga. Kita tengok kat situ, siapa subjek? Subjeknya adalah dua orang lelaki. Kita letak sebagai seorang yang muda tu adalah abang dan yang tua yang berkacamata adalah ayah. Di situ, kita tengok subjek. Subjeknya adalah abang dan ayah. Abang dan ayah. Okey, tengah buat apa? Kata kerjanya adalah memacakkan. Abang dan ayah memacakkan. Okey, objeknya adalah papan tanda. Papan tanda. Abang dan ayah memacakkan papan tanda di perluasannya adalah di mana? Di sangkar arnab. Betul. Okey, jadi ayatnya yang pertama adalah abang dan ayah memacakkan papan tanda di sangkar arnab. Itu adalah contoh yang pertama. Okey, jadi kamu hanya perlu siapkan yang kedua, ketiga, keempat dan kelima. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana menghadiri kelas cikgu. Semoga bermanfaat dan Allah permudahkan segala urusan kamu menuntut ilmu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.